Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Nur Alia Fatihah binti Razali dari SK Lambir Village, Miri Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Penggunaan Teknik dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Perkataan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Fatihah binti Razali dari SK Lambir Village akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Penggunaan Teknik Dauron dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Perkataan Arab. Kajian ini dilaksanakan secara individu. Menurut Abdul Ghani 2016, beliau telah menyatakan bahawa menulis merupakan kemahiran bahasa yang tertinggi dan pelajar yang dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik akan menguasai kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Guru perlu memastikan murid boleh menguasai kemahiran menulis kerana kemahiran ini penting untuk membantu murid menyampaikan jawapan dalam bentuk tulisan. Sebelum melaksanakan kajian, guru telah membuat refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Guru mendapati bahawa murid sukar untuk menentukan huruf-huruf yang boleh dan tidak boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Selain itu, guru juga mendapati bahawa murid tidak mengetahui teknik yang khusus untuk menguasai kemahiran menulis. Guru juga berpendapat bahawa penggunaan BBM seperti buku teks sahaja tidak mampu untuk mengatasi isu ini. Fokus kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca murid-murid sukar untuk menentukan huruf-huruf yang boleh dan tidak boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepas. Yang kedua, mengenal pasti apakah huruf-huruf yang sering murid keliru ketika menulis perkataan Arab. Yang ketiga, memperkenalkan teknik dauron bagi membantu menyelesaikan masalah murid. Objektif kajian terdiri daripada dua. Yang pertama, objektif am, iaitu untuk menghuraikan punca-punca yang menyebabkan murid menghadapi kesukaran dalam menulis perkataan Arab dengan betul. Manakala objektif khusus yang pertama, murid dapat mengenal pasti 8 huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti huruf-huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Dan yang ketiga, murid dapat mengenal pasti huruf-huruf yang tidak boleh bersambung sesama jenis. Saya telah menggunakan model Cook-Lewin sebagai panduan untuk melaksanakan kajian. Model ini menekankan 4 perkara. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, tindakan. Dan yang keempat, pemerhatian. Perkara pertama yang ditekankan dalam model Cook-Lewin adalah refleksi. Guru telah membuat refleksi berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang lepas bagi mengenal pasti masalah dan punca yang dihadapi oleh murid sehingga menyebabkan mereka sukar untuk menguasai kemahiran tersebut. Setelah mengenal pasti apakah masalah dan punca yang dihadapi oleh murid,
Guru telah melaksanakan perbincangan bersama dengan guru-guru pendidikan Islam sebagai perancangan untuk membantu murid menguasai kemahiran menulis. Setelah melakukan perbincangan, teknik Dauron telah dihasilkan bagi membantu murid mengenal pasti apakah huruf-huruf yang boleh bersambung dan tidak boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepas. Setelah membuat refleksi dan perancangan awal, guru telah melaksanakan ujian pra kepada 3 orang murid dari tahun 3 yang berbeza kelas. Ketiga-tiga murid tersebut telah dikenal pasti sebagai murid yang sukar untuk menguasai kemahiran menulis dengan baik. Ujian pra tersebut terdiri daripada 2 soalan. Soalan pertama adalah menyambung huruf membentuk suku kata, manakala soalan kedua menyambung huruf membentuk perkataan. Berikut merupakan hasil dapatan dari ujian pra untuk responden 1, responden 2 dan responden 3. Hasil dapatan menunjukkan bahawa ketiga-tiga responden tersebut menghadapi kesukaran untuk menentukan apakah huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Responden juga dilihat keliru untuk menentukan adakah huruf tersebut boleh bersambung dengan huruf sebelum dan adakah huruf tersebut boleh bersambung dengan huruf selepasnya dan adakah huruf tersebut boleh bersambung sesama sendiri ataupun tidak. Dan ini adalah markah keseluruhan ujian pra bagi ketiga-tiga responden. Responden pertama mendapat markah 3/10, responden kedua 2/10, manakala responden 3 4/10. Markah ini menunjukkan bahawa mereka masih belum menguasai kemahiran menulis dengan baik. Selepas melaksanakan ujian pra, guru telah memperkenalkan teknik Dauron untuk membantu responden menguasai kemahiran menulis. Guru menggunakan slide interaktif dan BBM roda untuk memberikan penerangan teknik. Teknik Dauron menekankan kepada huruf dal, waw, ra dan juga alif. Huruf-huruf seperti dal, waw, ra apabila diletakkan titik di atasnya akan membentuk huruf zal, va dan juga zai. Manakala huruf alif apabila diletakkan tanda hamzah akan membentuk huruf hamzah. Jadi, teknik Dauron ini dia menekankan kepada 8 huruf iaitu huruf dal, waw, ra, alif, za, va, zai dan juga hamzah. Perkara pertama yang ditekankan dalam teknik Dauron, ke-8 huruf ini iaitu huruf dal, waw, ra, alif, za, va, zai dan juga hamzah tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Contoh, huruf dal tidak boleh bersambung dengan huruf ba, maka cara penulisannya adalah seperti itu. Yang kedua, huruf waw tidak boleh bersambung dengan huruf nun. Okey, kerana huruf waw dia tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Maka cara penulisannya adalah seperti tersebut. Perkara kedua yang ditekankan dalam teknik Dauron adalah ke-8 huruf ini boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sekiranya huruf sebelumnya adalah bukan huruf dal, waw, ra, alif, za, va, zai dan juga hamzah. Contohnya, huruf lam dan juga huruf waw. Huruf waw boleh bersambung dengan huruf sebelumnya iaitu huruf lam. Maka cara penulisannya adalah seperti itu. Contoh yang kedua, huruf jim dan juga huruf ra.
huruf Ra boleh bersambung dengan huruf sebelumnya iaitu huruf Q, maka cara penulisannya adalah seperti itu. Perkara ketiga yang ditekankan dalam teknik dauran adalah ke-8 huruf ini tidak boleh bersambung sesama huruf sendiri dan juga adik-beradiknya yang 8 huruf tadilah. Okey, iaitu huruf Dal, Waw, Ra, Alif, Za, Va, Zai dan juga Hamzah. Contohnya, huruf Dal dan juga huruf Ra. Huruf Dal dan juga huruf Ra tidak boleh bersambung kerana Dal dan juga Ra merupakan huruf yang terkandung dalam 8 adik-beradik tadi. Maka cara penulisannya adalah seperti itu. Manakala contoh yang kedua adalah huruf Zal dan juga huruf Zai. Huruf Zai dan Zai tidak boleh bersambung kerana dua huruf ini adalah huruf yang sama. Maka cara penulisannya adalah seperti itu. Maka untuk kesimpulan teknik dauran ini, huruf Dal, Waw, Ra apabila diletakkan titik di atasnya, maka akan terbentuklah huruf Za, Va dan juga Zai. Manakala huruf Alif apabila diletakkan tanda Hamzah, maka akan terbentuklah huruf Hamzah. 8 huruf ini merupakan huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya. Contoh, huruf Waw boleh bersambung dengan huruf sebelumnya iaitu Lam. Yang kedua, 8 huruf ini tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Contoh, huruf Dal tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya iaitu huruf Ba. Dan yang ketiga, 8 huruf ini tidak boleh bersambung sesama sendiri atau dengan adik-beradiknya. Contoh, huruf Ra tidak boleh bersambung dengan huruf Dal dan huruf Dal tidak boleh bersambung dengan huruf Ra. Manakala huruf Zai juga tidak boleh bersambung dengan huruf Zai kerana dua huruf ini adalah huruf yang sama jenis dalam teknik dauran. Selepas penerangan mengenai teknik dauran, guru melaksanakan ujian pasca bagi menguji kefahaman murid mengenai penggunaan teknik dauran dalam memastikan murid dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. Berikut merupakan hasil dapatan daripada ujian pasca untuk responden 1, responden 2 dan juga responden 3. Hasil dapatan menunjukkan bahawa ketiga-tiga responden tersebut dapat mengaplikasikan teknik dauran ketika menulis perkataan. Dan ini adalah markah untuk keseluruhan ujian pasca yang telah dilakukan. Responden pertama mendapat 10 markah, iaitu markah penuh. Responden kedua mendapat 9/10. Manakala responden ketiga mendapat 10/10. Ini menunjukkan perubahan positif yang telah ditunjukkan oleh responden setelah menggunakan teknik dauran ketika menulis. Perkara terakhir yang ditekankan dalam model Cook-Lewin adalah pemerhatian dan refleksi. Berikut merupakan perbandingan refleksi guru sebelum dan selepas melaksanakan intervensi. Antara refleksi guru sebelum intervensi, yang pertama, murid tidak dapat memberikan respon apabila ditanya adakah huruf ini boleh bersambung dan tidak boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Yang kedua, murid keliru untuk menentukan huruf-huruf yang boleh dan tidak boleh bersambung dengan sebelum dan selepasnya. Dan yang ketiga, murid menulis perkataan Arab mengikut rasa hati yang dirasakan sesuai dan tidak sesuai.
Manakala refleksi guru selepas melaksanakan intervensi, yang pertama, murid dapat memberikan respon yang betul apabila ditanya adakah huruf ini boleh bersambung dan tidak boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti huruf-huruf yang boleh dan tidak boleh bersambung dengan sebelum dan selepasnya. Dan yang terakhir adalah murid dapat membuat pertimbangan yang betul dalam menentukan huruf tersebut boleh atau tidak boleh bersambung ketika menulis. Kesimpulannya, pelaksanaan intervensi teknik daurah dalam meningkatkan keupayaan murid untuk menulis perkataan Arab dengan betul adalah berkesan kerana dapat memberikan perubahan yang positif ketika menyelesaikan latihan yang diberikan. Keberkesanan kaedah ini memberi impak besar kepada guru terlibat untuk sentiasa memberikan yang terbaik kepada murid selepas melihat perubahan-perubahan yang positif terhadap pencapaian dan tingkah laku murid pada akhir intervensi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Alia Fatihah binti Razali atas pembentangan sebentar tadi. Jangan lupa, sesi soal jawab selama 5 minit akan berlangsung selepas pembentangan. Sila ajukan soalan anda di chat box YouTube.
It's music.